jelas ya? Okey, terima kasih. Jadi sebelum kita mulakan perkongsian hari ini, sebenarnya saya rasa ada yang dah tahu tentang live worksheet ni dan ada yang dah guna juga. Cuma yang ini ialah satu alternatif bagi yang tidak tahu. Live worksheet ni ialah satu alternatif ya kepada banyak cara untuk kita membuat pentaksiran dalam kelas. Terutamanya masa kita mengajar lah, ataupun mungkin juga kalau kita nak buat ujian atau peperiksaan. Jadi ini adalah satu alternatif untuk cikgu-cikgu lah. Dan saya rasa live worksheet ni memang agak mudah dan menyenangkanlah bagi pihak cikgu-cikgu, terutamanya bagi guru subjek yang mengajar kertas-kertas yang subjektif kan, yang perlu menanda kan. Jadi senang sikit nak guna ni daripada kita guna Google Form. Google Form pun boleh juga kita jadikan dia PDF, tapi dia ada agak rumit sikit lah. Tapi sebenarnya ini hanya satu alternatif sahaja, jadi cikgu boleh timbang tara lah untuk gunakan atau tidak. Sebelum kita mula, boleh saya minta Cikgu Azhar bercakap sikit lah kot, bagi formal sikit. Boleh Puan Cikgu Pengetua Azhar? ada. Puan Pengetua Pengetua ada. ada? Oh, Puan, sorry Puan Nurhaiza, tak nampak tadi. Saya persilakan Puan Nurhaiza untuk beri ucapan sedikit. Boleh saya tahu tak nama yang akan bagi? Dia Cikgu Fauzia Huyuk. Oh, Cikgu Fauzia, okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, terlebih dahulu saya mengalu-alukan kehadiran Cikgu Fauzia yang sudi bersama dengan kami ya SMK Desa Tusen On untuk perkongsian tentang live worksheet ini. Jadi saya harap mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada petang ini dapat menambahkan pengetahuan dan kemahiran kami guru-guru di SMK di THO inilah dalam menguruskan pengendalian ujian ataupun peperiksaan ataupun sebarang pentaksiran secara online ini. Jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak Cikgu Fauzia sekali lagi. Dan juga terima kasih kepada semua guru-guru SMK di THO yang sama-sama kita hari ini, kita luangkan masa sama-sama kita belajar ya. Okey. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, Cikgu Norma boleh teruskan? Okey, terima kasih kepada Puan Nurhaiza. Jadi tanpa berlengah masa lagi, saya jemput Puan Fauzia binti Huyuk untuk berkongsi lah tentang live worksheet. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap suara saya jelas ya? Jelas. Okey, baik. Pertama sekali terima kasih Puan Pengetua, Puan Norma Barisan Pentadbir yang ada. Terima kasihlah kerana invite saya sebab saya rasa first time rasanya saya buat jaringan dengan luar atas permintaan Cikgu Norma. Okey, so tanpa berlengah masa saya akan teruskan kepada intisari kita punya tata cara hari inilah. Okey, untuk live worksheet sebenarnya kita hanya perlukan dokumen dalam bentuk PDF. Okey, dokumen dalam bentuk PDF dan itu dan saya pasti dan saya maklum saya rasa majoriti cikgu dia ada dalam bentuk Words dan juga PDF. PDF kita akan dapat sekiranya kita ambil daripada koleksi-koleksi bank soalan daripada luar. Okay. Dan juga dalam bentuk Word sekiranya kita menaik soalan tu sendiri dan kita daripada previous kita punya kelas lah. Okay, so perkara pertama yang akan saya tunjukkan adalah tentang untuk bagaimana nak tukarkan daripada Word kepada PDF dan saya rasa perkara ini ada setengah cikgu yang dah tahu dan di sini saya perlu maklumkan dahululah ataupun saya rasa saya kena berikan juga, kongsikan juga sedikit tentang perkara ini. Mungkin ada yang tak tahu lagi dan tak mahir dan sebagainya. Okay, so pertama sekali kita perlu ada adalah dokumen. Okay, so pertama sekali saya buka dahulu cikgu punya Microsoft Word. So sekiranya cikgu ada mana-mana soalan, okay, apa-apa soalan yang cikgu nak gunakan, so buka. Okay, contoh kat sini ada
Bahagian atas adalah nota ringkas dan bawahnya adalah latihan. So latihan yang ada kat sini adalah latihan untuk padankan dan juga latihan untuk objektif. So saya tunjukkan yang dua ni dululah. Okay, padankan dan juga objektif. So macam mana kita nak tukarkan daripada Microsoft Word ini kepada PDF? So apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu just pergi ke file. Okay, kemudian ambil save as. Okay, and then letakkan di mana cikgu nak letakkan file cikgu, and then di bahagian bawah ini file name biasa kita akan guna untuk tukarkan, dan majoriti ada yang cikgu tak tahu function di bawah ini. Okay, dia save, tetapi kat sini cikgu perlu tukarkan kepada PDF dahulu. Okay, so bahagian bawah save as type PDF. So ini saya share sini lah. So save PDF. Okay, dan bila kita dah save PDF, kita akan dapat paparan seperti ini. Okay, paparan seperti ini. Okay, dan perkara kedua, ini adalah yang pertama adalah tentang daripada Word kepada PDF, dan perkara kedua adalah daripada PDF. PDF itu sendiri. Okay, sekiranya kita ada file PDF itu sendiri, dan kita sebenarnya PDF ni ada dua. Satu PDF yang lama di mana kita tak boleh edit. Kita tak boleh edit, tetapi yang ini di sini kita boleh edit. Kita ada function draw, kita ada highlight, kita ada pemadam dan sebagainya lah untuk type. Okay, yang ini yang kita nak gunakan. Okay, selalunya Acrobat Reader kita tak boleh nak content dan kita kena subscribe dan sebagainya. So itu agak sukar lah. Okay, so saya akan tunjukkan juga macam mana nak tukarkan kepada sekiranya cikgu ada dalam bentuk Acrobat Reader. Okay, saya cuba dulu. So ini adalah Acrobat Reader. Okay, cikgu ada file dalam Acrobat Reader. Okay. Sekejap, saya cuba tukar dulu. Pada asalnya majoriti sebab daripada bahan-bahan kita yang lama, siapa yang tak upgrade ataupun tak update laptop dan sebagainya, dia akan keluar dalam bentuk PDF macam inilah. Okay, so ini adalah PDF tapi dalam Adobe Acrobat Reader. Okay, so dalam function di sini kita tak boleh kita hanya boleh highlight macam tu je, nak tulis, nak menanda pun semua agak sukar. So sekiranya cikgu dah ada file ini dalam bentuk macam ni, ini ikon dia. Saya cuba besarkan view. Okay, so ini dia. Ini ikon PDF biasa. So macam mana cikgu nak tukarkan kepada Microsoft Edge? Microsoft Edge tu dia adalah PDF juga, tetapi dia secara online lah. Tak secara online pun dia setting. Okay, so cikgu just right click and then open with. Open with, kemudian cikgu ambil Microsoft Edge. So ini dia Microsoft Edge, EDGE. Kita sambil juga sini. Dan sebaiknya, okay, di paparan dah klik, terus je set as default. Bila cikgu set as default, so automatic semua file PDF cikgu akan boleh digunakan dan boleh diedit lah. So maksud saya boleh diedit, masuklah kita punya buku teks. So bila kita mengajar murid menggunakan buku teks pun, kita boleh kat sini nak menulis. Okay, kalau contoh kat sini saya ambil pen, dan kita boleh menanda, kita boleh menulis, kita boleh buat apa saja yang kita nak. So macam whiteboard lah, whiteboard yang dah ada nota. Okay, dan kita boleh highlight, kita nak padam semula, so semua boleh. Dan sebarang perubahan cikgu masih lagi boleh save, cikgu boleh print dan sebagainya. Okay, so itu yang pertama tentang Microsoft Edge dan juga PDF. Okay, so seterusnya saya terus masuk kepada live worksheet. Okay, macam mana cikgu nak masuk kepada live worksheet? Cikgu just pergi sahaja kepada URL. Okay, ruang URL, buka pada Google Chrome, cikgu type live worksheet. Live worksheet. Ada yang dah pernah guna. Okay, so ini secara online lah, liveworksheet.com. Okay, cikgu klik. Okay, cikgu akan dapat paparan yang ini.
So apabila cikgu dapat paparan ini akan ada dua paparan, dua akses, satu student access di sebelah kiri dan teachers access di sebelah kanan. So kita akan ambil teachers access lah. So bagi cikgu yang belum pernah guna, dia perlu register dahulu. Register dia secara percuma sahaja untuk yang basic. Okay. So register kan seperti biasa, masukkan email dan sebagainya, password, and then kita akan terus masuk. Okay. Sekejap lagi kita akan cuba buat hands on. Saya cuba cerita dululah. Okay. So ini adalah paparan worksheet. Dan di dalam ini juga ada juga worksheet yang di-sharekan dengan cikgu-cikgu daripada luar, cikgu-cikgu lain. Cikgu-cikgu boleh dapatkanlah untuk cari sahaja, tetapi saya tak galakkan sangat. Kenapa? Sebab saya masih tak explore dan saya pernah cuba satu, saya tak tahu jawapan anak murid saya pergi ke mana. So kita nak menanda pun kita tak tahu sebab bukan kita punya. Dan nanti pada setting, bahagian setting nanti dia akan tanya kita sama ada kita nak share dengan public ataupun tidak. So much better kalau kita tak share dululah. Kadang tiba-tiba je ada yang tak dikenali masuk dalam tu. So unless kalau cikgu memang nak share dengan luar, it's okay. Okay. So dekat dalam sini, apa yang ada semua adalah di sini saja. Ini adalah tab dia. Okay, my worksheet, my student, my workbook, email dan semua sekali lah. Okay, so saya akan cuba kepada my worksheet. Okay, ini adalah paparan apa yang worksheet yang cikgu dah buat. So bila cikgu baru mulakan, mungkin kat worksheet cikgu ni akan kosong lah. Okay, akan kosong dan tak ada apa-apa lagi lah worksheet. So mungkin kejap lagi kita akan penuhkan dia. Okay, so macam mana nak mulakan terus dengan membuat worksheet ini? Okay, ambil di bahagian atas ni kita ada interactive worksheet, make interactive worksheet dan make interactive workbooks. So kita ambil worksheet. Okay, sebab workbook ni dia lebih mendalam lagi sikit lah dan kita selalunya akan gunakan dalam tempoh masa yang singkat dan latihan pun tak berapa banyak. So kita ambil make interactive worksheet dan kat sini pun sebenarnya ada tutorial dan juga video tutorial secara direct. Okay. So boleh cikgu sambil buat tutorial lah, maknanya tengok video sikit sambil buat, so boleh. Itu sekiranya cikgu tertinggal ataupun cikgu tak berapa nak faham apa yang saya terangkan, so kat sini pun boleh ada dia punya tutorial. Okay, so untuk permulaan kita akan mulakan dengan get started. Okay, so kat sini kat sini pun dia dah beritahu bahawa format dia perlulah dalam bentuk JPEG ataupun PDF dan PNG. So kat sini pun dia ada ajar juga macam mana nak save daripada dokumen kepada Word dokumen kepada PDF, tapi lebih elok kalau kita dah buat siap-siap awal lah supaya kita tak menggagau sikit. Okay, so saya akan ambil file saya. Okay, just import dan upload sahaja, tapi saiz dia tak boleh besar ya cikgu, dia dalam 5 MB sahaja. Saiz dia dalam 5 MB. Okay, so kat sini kita dah ada live worksheet kita. Okay, dan button dia tak banyak sebab dia hanya menggunakan button di atas ini saja. Okay, gambar yang ada gambar pensel ini adalah untuk edit, yang ini adalah untuk preview macam mana kita nak lihat apa paparan pada murid. So ini adalah bahagian preview dan ini adalah bahagian save, yang ini kita nak simpan, yang ini kita nak discard, maknanya kita buat-buat tak jadi. So kita nak tukar soalan, so kita discard. Okay, dan yang ini adalah untuk kita update background lah, background document. So ini boleh, semua kita boleh buat. Okay, so saya terus masuk kepada konten. Baik, di sini selalunya bila kita mulakan soalan latihan, kita akan letakkan nama murid di atas ini. Okay, untuk yang worksheet yang pertama ini saya akan ajar untuk buat mix and match ataupun padankan. Okay, padankan, dan yang kedua adalah untuk soalan-soalan objektif. Okay, saya percaya memang kita tak lari dengan soalan objektif. Okay, so perkara pertama adalah kalau kata permulaan exercise kita akan minta budak masukkan nama. Okay, yang ini optional cikgu, tapi memang saya suka masukkan nama sebab dia akan nampaklah siapa kat sini. Okay, nak masukkan nama cikgu just draw je. Okay, cikgu dia banyak gunakan mouse, cursor, okay, klik, buat kotak dan lepaskan. Tapi sepatutnya pada awalnya kat sini kita akan ada kita ada
tulis nama. Sekejap saya cuba alihkan. Yang ini yang asal, so saya masukkan nama dahulu. So saya restart dulu yang ini. Okay, baik. So dah ada nama di sini. So macam mana kita nak minta budak masukkan nama mereka? Kita just sediakan ruang saja. Sediakan ruang di sini dan biarkan. Kalau cikgu rasa nama-nama dia cikgu panjang, sediakan ruang yang agak panjang lah. Dan satu lagi, kalau ada tingkatan pun buat benda yang sama. Dan kita perlu buat apa? Kita tak perlu buat apa-apa. Kotak kosong saja. Itu adalah kotak yang setiap kotak yang kita buat adalah kotak untuk mereka masukkan jawapan. So kalau ini bukan jawapan lah, masukkan nama. Okay, so kita akan lihat dia punya feedback. So sini murid akan masukkan nama. Okay, kita masukkan nama. Nama print. Dan sekiranya cikgu nak mereka menggunakan font yang berbeza dan sebagainya, ataupun tulisan terlalu kecil, cikgu nak suruh standard size supaya mereka jawab dalam keadaan tak nak ink hitam, nak ink warna merah ke, nak ink warna biru ke, so cikgu boleh tukar di sini. Ini font dia, cikgu boleh tukar apa yang cikgu nak. Okay, dan saiz dia mungkin boleh saiz besar sikit sebab kita menanda secara online ataupun kita menanda dalam bentuk soft copy. So kita perlukan tulisan yang lebih besar lah, dan color yang lebih terang ataupun yang lebih nampak lah. Ketebalan, so di sini adalah ketebalan. Okay, so ini center. So ini adalah setting, cikgu setting ini di bahagian paparan murid. Setting ini di bahagian paparan murid sebab kita nak murid punya setting macam mana. So kita boleh settingkan untuk murid tu. And then kalau kita nak apply pada semua worksheet, so kita just klik pada apply sahaja and then save. Itu saja. Okay, so tulisan berubah dah. And then itulah. Okay, so cikgu nak kembali kepada editing, cikgu just klik pada edit semula. Okay, kita teruskan, ini nota tak apa, yang bahagian bawah. Okay, ini dia drag and drop. Okay, untuk soalan drag and drop sama, cursor kita akan berada dalam bentuk tambah. Okay, sentiasa akan dalam bentuk tambah. So cikgu hanya perlu buatkan kotak pada soalan dan jawapan sahaja. Okay, buatkan kotak. Dan di bahagian dalam ini untuk soalan padankan, kata kunci dia adalah join. Kata kunci dia adalah join, kemudian 2 titik bertindih, soalan 1. So join 1. Okay, cikgu buat perkara yang sama pada soalan nombor 2. Join 2. Yang ini saya galakkan cikgu gunakan copy and paste. So bila copy and paste, okay, macam mana kita nak copy, kita tak tahu macam mana, kita tak ada button copy kat sini. Cikgu klik je kat luar semula, klik dekat bahagian yang kelabu. Okay, cikgu pergi dekat sini, nanti dia akan tukar kepada cursor arrow. Arrow. Okay, yang ini aktifkan dia. Kemudian cikgu kena gunakan Ctrl C. Okay, Ctrl C. Tekan Ctrl dan tekan C untuk copy. So ini kalau kita buat soalan objektif nanti pun sama. Sebab kita nak buat satu-satu agak sukar lah. Bukan sukar, dia macam leceh sikit. Okay, so cikgu dah buat ni and then cikgu boleh paste. Okay, Ctrl V. Saya sebenarnya
V dia dah tak berfungsi. Okay, so untuk control pace, tekan control V. Control copy, control V untuk paste dia akan keluar macam ni, and then kita start ke bawah. Okay, cikgu boleh sekiranya saiz dia tak ngam, cikgu boleh besar kecilkan lah. Okay. Kemudian nak paste lagi, ambil lagi dia control C, control V. Tapi kalau benda yang sama, macam tadi kita control dahulu yang sama. Okay, walaupun soalan yang berbeza kan, kita copy saja dulu, copy and paste saja dulu. Okay, semua soalan. Okay, so soalan 1, soalan 2. So yang ini kita jadi soalan 3. Soalan 4. Soalan 5. Okay. So ini adalah soalan. Dan kita nak tentukan jawapannya. Okey, jawapan contoh soalan nombor 1. Jawapannya adalah rabun warna. So di sini nombor 1. Pun sama, kita buat yang sama. Dan kata kunci dia masih lagi join juga. Cuma join dia dengan yang mana? Jawapan dia adalah yang pertama. So join 1. Okay, so join 1. So yang ini pun cikgu boleh juga copy paste dulu. Saya nasihatkan memang cikgu copy paste dahulu. Sebab apa? Sebab bila kita dah copy paste, barulah kita editkan kita punya jawapan. Okay. So tadi jawapannya adalah yang pertama 1. Okey, so jawapan yang kedua, jenis penyakit pigmen kulit dalam rambut putih adalah albinisme. So ini adalah join untuk yang kedua. Jawapan nombor 3, ini maksudnya kita masukkan skema jawapan. So padannya yang mana? Yang ketiga membantu kromosom, yang ke-23 ini adalah sindrom Down. So ini nombor 3. Nombor 4, kurang kromosom pada kromosom X. Yang ketiga. Dan ini yang ke-5. Okey. So ini padanan. So cikgu dah siap. Okey, macam mana cikgu nak tahu paparan murid? Cikgu boleh pergi ke Kantar. Okey, so di Kantar di sini cikgu nampak masih lagi sama, tetapi bila murid dia lalukan cursor ataupun dia touch pada kotak-kotak ini, pensel ni akan keluar. Sekiranya tak ada, dia tak akan keluar. Okey, so nanti murid akan bolehlah padankan. Kalau dia gunakan phone pun dia masih lagi dapat paparan yang sama. Dia touch sahaja pada screen, dia touch yang ni, kemudian dia akan drag terus tarik pada jawapan. So dia masih lagi sama, dia akan dapat. Okay. Kotak yang kita buat tadi sebenarnya adalah area di mana dia perlukan untuk menulis jawapan. Sebab ada budak dia akan tarik daripada sini, so contohnya so ini. So kita lebih buat ruang yang lebih besar supaya ketepatan tu dia orang dapat lah. Maksudnya kalau kita buat kotak kecil je tak nampak, nanti dia orang sukar untuk dapatkan di mana lokasi dia orang nak attach. Okay.
So ini paparan budak. Okay. So setakat ini ada apa-apa soalan tak cikgu untuk padankan? Maksudnya kalau katakan join 1 tu jawapan dekat kotak yang ketiga, kotak yang kelima, maksudnya kita kena join 3, join 1 lah kat situ. Itu maksudnya. Dia sebelah kanan ni adalah jawapan. Maksudnya kiri dan kanan tu nombor yang sama untuk soalan dan jawapan dia. Ya betul. Ya betul. Terima kasih. Dia ada effect tak kalau kita yang satu join satu tak jarak, tapi yang tu yang jawapan join satu tu terjarak, ada effect tak? Sorry cikgu boleh tolong ulang sikit? Tak berapa jelas tadi. Dia ada effect tak kalau macam contoh kita tulis join satu rapat, tapi yang jawapan tu kita tulis join satu tu jarak? Ada space. Ada Tak ada. tak ada effect Tak okay. ada effect. Sebab kat sini kalau tengok saya buat dia automatik. Bila kita selesai type je, dia terus dia automatik. Okay, Yang penting kata kunci dia. Okay. Okey. Ada lagi soalan untuk padankan? Cikgu, saya minta maaf saya nak tanya, saya tak faham. Soalan macam ni, maksudnya bila kita nak guna live worksheet ni, murid kita pun kena install, kena ada buka live worksheet jugalah kan? Tak perlu. Dia just nanti dia akan bila dah kita dah siap bina, kita bagi je link. Bila kita bagi mereka link, dia buka terus dapat paparan untuk dia orang jawab. Macam Google Form jugalah, cuma Google dia sudah besar. Dan Google Form kita boleh, memanglah kita boleh setting pembinaan tu, memang kita boleh import daripada PDF, daripada Word semua. Tapi yang ini dia macam lebih menarik lah untuk yang simple. Kadang-kadang budak kita kan nak baca panjangkan pun tak nak. So pakai phone je. Kadang-kadang untuk kerja-kerja menaik, untuk soalan-soalan yang jenis struktur, diorang nak menaik pun macam nak tak nak. So ini dia macam ni alternatif lah selain daripada Google Form. Kadang-kadang Google Form tu dia okey, boleh. Cuma macam ni kalau saya lebih suka guna live worksheet ni sebab dia direct. Dia tak banyak item macam ni. Saya rasa dia lebih nampak macam kertas peksa lah, macam kertas soalan. Macam Google Form tu dia tak nampak sangat kan, dia punya feeling tu menghadap kertas tu. Ya, dia nampak bentuk sebab macam Google Form dia feeling betul lah. Ini kita daripada kertas soalan sebenar. Kalau kata kita dapat kertas soalan sebenar ke, kita boleh bagi masukkan. So murid akan nampak, ini soalan betul-betul dia exactly. So pandangan mereka lah. Mungkin sebab ini baru join soalan padankan, kita tak apa-apa nampak sangat lah. Okey, ada apa lagi sebelum saya masuk kepada soalan objektif? Tak ada. Okey, Rasa tak ada, boleh terus. Baik, saya teruskan kepada soalan objektif. Okey, untuk soalan objektif pun sama, kita dah ada soalan. Kita memang dah ada soalan dan kita pun masih menggunakan soalan objektif dalam majoriti kelas. Okay, so macam mana kita nak buat dia, soalan dah ada, kita dah tak payah naik type, baca, kita hanya setting pada jawapan sahaja. Setting pada pilihan jawapan. Okay, kalau macam contohnya kita tak lari A, B, C, D. So kita buat draw kotak yang sama. Kalau boleh kotak ni cikgu nak lukis tu biarlah dia sama saiz cikgu. Okay, sama saiz. Cikgu buat kotak yang pertama dan keyword untuk soalan objektif adalah select. Select, kita pilih no. Okay, kenapa saya buat no? Okay, dia sama ada no ataupun yes. No adalah untuk bukan jawapan, yes adalah untuk jawapan. Okay, tetapi saya suka buat no dahulu. Sebab apa? Nanti cikgu nak copy paste. Bila cikgu nak copy paste, cikgu buat satu je dan cikgu copy paste sahaja. Paste. Dah siap. Ini soalan objektif yang pertama. Dan soalan objektif yang pertama ni cikgu, semua cikgu dah buat no. Cikgu dah buat no. Kalau saya nasihatkan kalau cikgu ada soalan yang tak banyak, cikgu buat dululah, copy paste tu dulu. Dan ni baru settingkan jawapan yang betul. Kalau macam ni saya boleh terus je lah buat. Nyatakan penyakit genetik itu, so jawapannya adalah rabun warna. So ini. Jawapannya adalah C.
So bahagian C ni tadi, no ni Cikgu Padang tukarkan kepada yes. Tukarkan kepada yes. So bila Cikgu tukarkan kepada yes, okay, macam tadi kan saya tak jarakkan. Dan dia semua bold. So bila saya klik ke tepi, dia automatik dia akan settingkan balik. Dia akan jarakkan. So tak ada masalah lah. Okay. So untuk yang bukan jawapan, Cikgu tulis select no. And then untuk jawapan, Cikgu just select yes. Select yes. Okay, selesai untuk soalan 1. Kemudian soalan objektif yang kedua, pun kita lakukan perkara yang sama. Saya akan select yes, pilih no. Kenapa pilih no? Sebab jawapan ada 4 pilihan jawapan, no lah yang paling banyak, 3. Okay. Dan satu lagi, kalau macam ni soalan jawapan yang ada tu lebih panjang, so Cikgu boleh edit. Dan saya nasihatkan bila Cikgu ubah kepada struktur, Cikgu ubahlah sekali yang lain. So bagi dia sama rata, so sedap mata memandang, dan juga dia memainkan homogeneous. So kat sini jawapan dia dengan kromosom. So adalah so jawapannya adalah D. Jadi saya tukarkan kepada yes. Kemudian soalan 3, saya buat 5 soalan je dulu . Sambil-sambil tu ada apa-apa soalan tak cikgu? Masih lagi. Dia huruf besar atau kecil? No, yes tak kisah kan? Asalkan no atau yes tak kisah. Ya betul, tak kisah. Dan satu nasihat saya galakkan cikgu pakai mouse lah. Kalau pakai cikgu dah biasa pakai mouse control kat laptop tu boleh, tapi saya takut cramp. Trackpad dipanggil trackpad dah. Trackpad. So buat 3 soalan dulu lah. 3 soalan. So ini mengatasi. So cikgu dah selesai. Cikgu akan buatlah soalan semua. So kalau kita ada 10 soalan pun benda yang ulang je kita akan buat. Tapi kalau cikgu kata nak select semua untuk copy 4 tak boleh. Dia satu-satu. Tapi bila cikgu dah copy satu, terus je pastikan dia dalam keadaan aktif. So bila biru ni, ini dalam keadaan aktif. Baru kita boleh copy. Kalau cikgu klik macam ini, cikgu copy tak jadi. Dia tak jadi. Dia kena mesti dalam keadaan aktif, kotak tu aktif, baru boleh copy. Macam mana nak aktifkan kotak, dapatkan cursor arrow, and then baru cikgu control C. So kita akan lihat pada paparan murid, soalan objektif. So ini dia. Ini paparan murid. Sebab tu saya kata bila soalan dia pendek panjang, cikgu kena sama. Kalau tidak jadi macam dia akan messy dan berterabur lah. Ini contoh soalan tadi. Soalan dia akan bentuk dia macam quiz lah. Budak akan terus dia baca, terus pilih. Dia akan pilih yang pertama. Dan sekiranya budak tak jadi pilih jawapan ini, dia kena unclick semula yang ni baru pilih jawapan yang lain. Sekiranya dia tak unclick yang ni, dia klik yang lain, dia akan pilih jadi banyak-banyak semua. So dia umpama macam dia jawab semua jawapan. So klik, nak unclick, baru pilih jawapan yang lain. So ini kita akan pilih. So boleh teruskan lah. Contoh. Ada apa-apa soalan tak cikgu setakat ni? Yang ni sebelum saya masuk ke bahagian setting. Ada. Maaf, saya nak tanya. Aha. Ada lagi tak contoh-contoh macam bentuk soalan lain? Contoh-contoh macam urutan ke, kena susun urutan? Boleh. Kalau urutan kita akan ambil drag and drop.
Dia ada soalan drag and drop. Maksudnya kita akan klik bawah, okey ni part nombor 1, susunkan. Kita sediakanlah, maksudnya atas ni adalah pilihan jawapan, bawah ni adalah ruangan kosong. Ambil jawapan, masukkan dalam ruangan yang kosong. Budak tak payah tanya. Kalau susunan, dia akan ikut susunan. Kata kunci dia drag and drop ya? Kata kunci dia drag and drop. Drag and drop. Nanti kita akan lihat kat sini sebenarnya saya nak kata saya hafal semua kata kunci pun saya tak ingat sangat sebab kita tak gunakan sangat. Kita banyak gunakan select dengan subjektifnya. So kat sini kalau cikgu tak ingat kata kuncinya tak apa, tak payah hafal. Tengok je kat balik dekat video tutorial. Oh, right. Okay, thank you. Kat sini ada. Dan satu lagi dekat dalam live worksheet ni cikgu boleh masukkan sound, cikgu boleh masukkan gambar, semua ada. Semua boleh kat sini. Tapi hari ni Video boleh? Video? Video pun boleh. Oh, okay. Tapi saya just tunjukkan 2 yang basic je lah. Nanti cikgu boleh explore semua ada kat dalam video tu, panjang. Sangat panjang. Macam-macam ada. Sebab macam ujian lisan untuk English ke BM ke pun boleh gunakan sound. Okay. So bila cikgu dah habis buat setting, dah habis set up cikgu punya soalan, cikgu save. Okay, kat sini yang saya katakan tadi. Would you like to share the worksheet? Okay, sama ada cikgu nak share dengan lain ataupun tidak lah. So selalunya saya ambil tidak lah. Okay, so cikgu klik sahaja dekat kotak yang ini dan tunggu sebentar. Okay. Macam tak dapat berlaku tapi dekat bahagian bawah ni sebenarnya. Dia nak kita simpan apa yang kita tajuk punya file. Bila cikgu save, kalau cikgu terus copy link ni pada murid, maknanya cikgu tak setting apa-apa tau. So kalau kita nak setting lebih lagi, kita open semula worksheet dan kita akan dapat paparan di atas ini. Paparan di atas inilah yang untuk kita settingkan dia sama ada kita nak tunjukkan markah ataupun tidak. Okay, contohnya kat sini saya dan macam ni kita nak setting masa pun boleh tu. Contoh kita ada soalan objektif, 40 soalan nak jawab dalam tempoh masa 30 minit. So kita boleh setting. Pergi dekat custom link. Okay, so inilah dia, generate custom link. So dekat sini. Okay, dia ada terbagi kepada 3. Yang pertama adalah tentang checking option. Okay, pastikan ignore capital letters ni dia klik lah. So kita tak payah. Unless kalau cikgu ambil kira perkara ini. Okay, kemudian dekat sini kita nak set masa. Tapi kan kita nak set masa selama 2 minit. Ataupun 1 minit. Dalam tempoh 1 minit. So cikgu boleh buat. Kalau nak tempoh dalam masa saat, 0.5 saat. So dia paling minimum 1. Soalan banyak, bukan 1 soalan. Okay, kemudian link available ni tak ada apa. Sekiranya ada apa, kita tak pernah cuba lagi yang ini. Okay, kemudian untuk bahagian yang kedua, default action on quick finish. So ini apa paparan yang kita nak murid dapat. So kalau objektif saya suka check answer lah. Bila check answer ni, murid akan tahu dekat jawapan mana yang dia salah, jawapan mana yang dia betul dan dia terus tahu jawapan yang betul. Okay, kalau cikgu macam soalan subjektif, cikgu akan send answer to the teacher. Ini yang cikgu akan menanda. Okay, send answer to the teacher and then murid perlu masukkan nama, grade ataupun tingkatan dan juga subjek. So kat sini send answer to my mailbox. Memang kena klik kat sini. Kalau tidak cikgu tak dapat notification bahawa murid tu hantar. Okay. Ini kemudian bahagian grading. Kat sini grading dia maximum score adalah 10. Walaupun soalan kita ada 40, dia akan jadikan kepada 10 juga, per 10. So kalau kata nak dapatkan peratus, cikgu darab je lah nanti berapa yang dia dapat, darabkan dengan 10. Okay, so dan kat sini kita boleh juga kalau kita tak nak bagi tahu budak jawapan yang salah dia, apa jawapan yang betul dia. Okay, dia jawab salah, kita tak nak bagi tahu dia apa jawapan yang betul. So kita nak dia cari jawapan yang betul. So kita boleh unclick bahagian sini.
Tapi kalau kita nak terus dia dapat tahu apa jawapan yang dia salah tu, so kita boleh klik kat sini. Okay, kemudian kat sini untuk soalan objektif saya galakkan yang ni. Untuk soalan subjektif boleh, tetapi cikgu akan kena menaik lebih sikit lah, nanti saya akan tunjukkan. Okay, show right answer checking. Okay, yang ini adalah hint. Sekiranya kita bawa cursor kita lalu ke bahagian jawapan tu, dia akan keluar pop up, bukan pop up, dia macam flashbox. Flashbox tu dia akan bantu kita hint macam mana nak dapatkan jawapan. Itu sekiranya cikgu nak lah. Okay, so untuk soalan objektif dan drag and drop, mix and match ni saya tak ambil lah. Okay, saya just meja and then cikgu copy link dan cikgu boleh share dengan student. So saya boleh share di chat box dan cikgu mungkin boleh terus buka link. Cikgu boleh cubalah kalau nak cuba jawab, nak tengok macam mana paparan yang akan budak dapat. Cikgu, dipersilakan cuba. Kena klik finish ya lepas tu. Ya betul. Saya buat paparan murid. Wan Ji nanti share subjektif kan? Ya, pasti subjektif terus. Okay. Refresh. Okay, bila saya refresh cikgu, ini adalah paparan worksheet cikgu. Okay, bila saya refresh, cikgu akan dapat di bahagian teacher access ni ada loceng. So ini menunjukkan bahawa ada respon. So notification kat sini. Okay, so ini adalah paparan yang saya dapat. Sebenarnya kalau budak tak screenshot, tak bagi pada cikgu berapa markah yang mereka dapat pun tak mengapa. Sebab kita akan dapat kat sini paparan. Kita akan dapat paparan ni, contohnya cikgu dapat 2.5. 2.5 per 10 sebenarnya. Ini semua per 10. Okay, so ini kalau soalan objektif lah, ini paparan. Tadi masa cikgu menjawab, cikgu ada dapat paparan markah ni kan. So di sinilah dia tahu berapa markah dia dan dia tahu di mana soalan, di mana kesilapan. Ni tadi saya tak. Okay, kalau hijau dia betul, maksudnya yang merah dia salah. Okay, boleh cikgu Ada soalan tak? Ada yang cuba pakai phone tak? Tak ada. Pakai laptop. Dah try dah. Okay, tak apa. So sebenarnya paparan dengan phone dengan laptop pun sama je. Sebab saya dah cuba dua-dua dan saya dah tengok pada anak saya punya. So memang sama. Okay. Baik. So kat sini lah cikgu dah boleh ambil markah. Sekiranya cikgu buat short quiz 10 soalan, so cikgu dah boleh ambil markah dekat sini. Buka paparan ni dan boleh semak siapa yang hantar, siapa yang tak hantar pun boleh di sini. Okay. Alright. So saya teruskan untuk yang seterusnya. Untuk bahagian subjektif pula. Bahagian subjektif. Dan bahagian subjektif ni nak buat soalan senang. Nak menanda tu nanti. Kan. So ambil semula make interactive worksheet, get started and then choose file, ambil padan, drag and drop.
Okay, so ini soalan subjektif. Soalan subjektif. Okay, so untuk soalan subjektif nak buat kolom dia senang je. Ini soalan cikgu dah just buat box sahaja sepanjang mana pilihan jawapan cikgu. Okay, soalan 1, soalan 2. Kalau subjektif memang senang pun nak buat soalan. Nak jawapan dia tu yang kita memerlukan ketekunan. Dah siap. Ini adalah soalan subjektif. Cikgu sediakan ruang je. Macam mana paparan murid? So mereka akan dapat paparan ini. Akan dapat tidak ada kotak. Okay. Murid akan jawab, diklik kat bahagian dalam ni. Setting ni masih di tengah. Okay, dia akan jawab, katakan contoh saya type. Dia akan berada di tengah. So kat sini setting dia cikgu yang kena ubah sama macam tadi. Right click, yang kat sini penting sebab dia adalah subjektif dan kita akan menanda. Area size 18 or 16. Font color, cikgu gunakan hitam pun boleh. Okay. Kemudian di center kita ambil ke kiri lah. Type all. So kat sini. So size tulisan tu lebih besar. Sekiranya cikgu tak ubah dekat sini, nanti anak murid cikgu akan menaik dan tulisan dia agak halus dan dia akan meletihkan mata kita. Kita nak menanda pun susah lah. Agak terganggu sebenarnya. Susah apa, terganggu sahaja. Okay, kalau macam ni kita dah buat satu, kita dah setting dan automatik yang lain pun dia tersetting sama. Sebab tadi saya ambil apply to all worksheet. So, bahagian ni lah. Okay, dah soalan untuk subjektif dah siap dah. Okay. So saya pergi kepada, ada apa-apa soalan tak untuk soalan subjektif? Cuma satu kekangan untuk soalan objektif, untuk simbol ataupun untuk formula, dia agak sukar juga sikit lah. Kalau macam kimia dia nak tulis formula kimia tu ataupun nak buat arrow ke apa, dia agak susah. Dia memang tak boleh lah sebenarnya. Cuma dia boleh buat simbol tolak-tolak dengan simbol ini. Tolak-tolak kalau kata anak panah. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan tak cikgu untuk soalan subjektif? Kat sini. Sini tak ada kot. Okay. Okay, so kalau tak ada, ini yang soalan saya tadi. Sini sebenarnya saya tak boleh nak buat drag ni kot. Sebab saya tak pisahkan kotak ni. Sepatutnya dia kena pisahkan. Boleh drag ya? Kita boleh klik pada jawapan ini dan masukkan pada kotak dia. Oh. So maknanya boleh. Okay, saya fokus pada ni dua ni dulu lah. Tak apa, nanti cikgu boleh explore. Okay. So saya save dulu untuk soalan ni. Okay, sebenarnya tadi dia kata text box ni adalah blank. Dan kalau cikgu kata gunakan soalan struktur yang contoh isi tempat kosong, cikgu nak budak menaip dan jawapan dia adalah jawapan yang ringkas. Contohnya apakah unit pewarisan. So yang ini adalah jawapan ringkas dia adalah contoh. Sekiranya jawapan dia just pendek-pendek je, apakah di manakah pembagian sel badan. Jawapan yang simple-simple boleh. Cikgu masuk type ni, cikgu terus typekan jawapan sebenarnya. Tak ada, yang ini tak ada kata kunci. Untuk subjektif tak ada kata kunci. Masukkan terus je jawapan. Kalau soalan esei tu, cikgu masukkan point lah. Tapi soalan esei, kalau kata macam sains ataupun kimia, dia masuk satu persatu tak apa lagi. Kalau macam karangan, cikgu dah masuk point sikit-sikit je untuk syarat. Sebab nanti kita akan baca go through juga. Kalau tidak penandaan nanti akan pening. Okay, kemudian kat sini kita dah proceed untuk save. So keep it private di bahagian bawah. Dan dua save. Open worksheet. Ini pun sama, kat sini dah ada custom link.
Okey, custom link kat sini, cikgu setmakan masa, boleh. Okay, yang ini untuk bahagian default action on click finish. Apabila budak dah click finish tu, saya showkan cikgu ambil send answer to the teacher. Sekiranya soalan tu soalan-soalan structure yang panjang lah. Kalau setakat jawapan dia satu dua perkataan tu tak apa, boleh check answer terus. Okay, dan kat sini send answer to the teacher. And then ini adalah paparan yang murid akan isi dan dia akan hantar pada cikgu. Okay, so ini grade, ini score, error. So macam biasa tak ada apa. Copy link dan cikgu boleh berikan pada murid. So selepas ni saya akan ajar macam mana nak menanda. Okay, cikgu kena jawab dulu. Okay, cikgu saya dah hantar pada link. Cikgu Fauzia, Saya. sementara tunggu dia orang jawab tu kan. Okey. Kat mana tadi yang you tekan upload file tu? Dekat mana? Yang you upload file tu. Okay. Make interactive Buat worksheet. terlampau laju cursor you, so I pun cakap, okay, make interactive. Okay. Make worksheet, get started. Get started. Ah, Okay, get started dan baru you upload lepas tu lah. yes, betul. Okay, upload tu file tu mesti dalam PDF ke yang ataupun you kata Acrobat Reader tu? PDF. Mesti PDF. PDF. Tapi dalam Acrobat Reader tadi pun boleh juga sebenarnya. Sebab you tak biasa Acrobat Reader. PDF, saya suka PDF. Acrobat Reader tu kita tak boleh nak edit. Okay. So nak mengambil nanti saya akan tunjukkan apa efek dia sebenarnya nanti kalau kita tak tukar kepada PDF. Okay. Alright. Okay. Thank you. Okay, baik. So saya dah dapat notification, kita cuba lihat. Okay, so ini jawapan. Wah, kosong semua. Kosong. Okay, so saya ambil yang hilang Siapa lima. yang pandai tu? Dah terhafaz tema tadi ni. Oh, Jen. Okay, so ini kita punya latihan murid. Okay, dan sekiranya cikgu nak menanda, kita tak boleh menanda kat sini. So cikgu akan pergi dekat cursor kat sini. Okay, kemudian ambil my mailbox. My mailbox kat sini. Ini my mailbox. Sebenarnya sebab tadi budak hantar, bila dia klik finish, kan dia kata dia hantar pada mailbox kan. So mailbox tu kat sini sebenarnya. Okay, so inilah student kita. Dia hantar kat sini dan sekiranya dia akan bercampur cikgu, dia akan bercampur semua kelas. Dan kita boleh sorting lah kat sini. Kita boleh sorting ikut grade, kelas mana kita nak, grade berapa, subjek apa. So kita boleh pilih kat sini. So yang ini date tadi, yang link available tadi adalah untuk kita setting. Sekiranya kita nak budak jawab dalam tempoh 2 hari. Cikgu buka dalam tempoh 2 hari. Selepas 2 hari sekiranya dia nak buka dah tak boleh dah. So ini contoh yang ada jawab tadi. Cikgu dapat paparan macam ni. Apa yang cikgu kena buat? Cikgu nak kena download. So kat sini memang tak ada button download. Dan bila tak ada button download, cikgu kena save juga. Ni siapa? Macam mana nak download dan kita nak save dalam bentuk PDF? Cikgu gunakan Ctrl P. Okay, cikgu tekan Ctrl P untuk print kan selalunya.
Tetapi cikgu ubah di bahagian destination kat sini. Bahagian destination kita ambil save as PDF. So kita ada save as PDF kat sini. Okay, so cikgu save sahaja. Jadi so, paparan yang bila cikgu dah save, cikgu akan dapat macam ni. Okay, latihan sains 2, answer by hamba. Automatik cikgu tak payah nak rename, cikgu nak rename balik nama budak ke apa semua tak perlu. So nama budak akan ada di sini. Nama budak akan keluar di sini. So bila cikgu dah save tadi kat mana cikgu location cikgu save, buka balik, so memang akan dapat dia dah tulis macam ni. Dan dekat sinilah kenapa PDF, kita perlu tukar Acrobat kepada PDF tadi. Okay, so kita nak tanda jawapan dia. Kita buka. Okay, so ini latihan dia. Okay, so ini. Dan cikgu boleh tanda manual. Okay, ambil pen merah. Kalau nak guna sikit lah. Okay, so ini Jen betul. Pembagian sel apa? Nyatakan. Cikgu nak komen. Nyatakan. Okay. Yang ini macam mana saya dapat tulis, satu lagi mungkin saya cadangkan kalau nak menulis menanda ni memang kena ada gadget tambahan lah cikgu. Kalau pakai mouse agak sukar jugalah. Hasil ini salah. So cikgu just boleh tanda teruskan. Dah settle hari ni adalah 5/7. So dah cikgu boleh save dan cikgu boleh pulangkan semula kepada pelajar. So sama macam kertas exam. Kalau dia adalah kertas exam sebenar, kita lagi nampak sebenarnya. Maknanya budak akan lagi nampak feeling. Dia akan rasa feeling menjawab kertas soalan sebenar. Cuma bezanya secara online sahaja. So ada apa-apa soalan tak sampai situ? So habis dah. Save kat sini. Dah boleh send pada, saya dah boleh send balik jawapan ni pada murid tadi. Okey cikgu. Ada apa-apa soalan tak? Itu laju sangat tadi saya untuk saya save. Yang markah 5/10 tu memang tak boleh buang Itu memang sistem. Itu ini sistem. Kita boleh buang tapi dia tak tunjukkan markah lah. Boleh? Oh, boleh buang lah. Boleh. Boleh tadi. Kita ambil dekat worksheet. Dekat sini custom link. Kita jangan klik yang ni. Don't show grade. Oh, okay. Don't show grade. So kalau kita nak tanda, kita ambillah don't show grade. So kalau tidak nanti budak dia macam confused. Markah dia. Okay. Dapat lagi cikgu? Cikgu ada soalan? Kena explore dulu lah sebab Ya, betul. sebab benda ni baru lagi kan. Ya. Tapi dia memang tak boleh masukkan formula lah. Kalau formula kimia kan ada superscript, subscript. Tak boleh masuk lah kan, dia tak ada lah tu. Sekarang kan ada banyak parts lagi penulisan. Kalau maths lagi lah tak boleh. Maths equation persamaan tak boleh lah kot. ABC boleh lah kalau maths kot. Maths ABC lah. Tapi ni macam alternatif lah untuk cikgu ada pilihan juga kan. Selain daripada Google Form. Tapi nice lah sebab dia nampak pattern soalan yang sebenar. Nampak kertas periksa tu kan. Kertas. Satu bagusnya boleh upload PDF lah dan bergerak ke situ. Betul. Form tu you kena type and then Cuma saya nak tanya, katalah kita nak buat periksa G kan, katalah seorang cikgu ni dia akan buat tagging tu semualah. Lepas tu berapa maksimum budak boleh kita bagi sekali bagi untuk worksheet ni? Maksudnya berapa ramai yang boleh akses? Berapa ramai?
tak ada Tak ada limit, had. tak ada had. Cuma nanti dia akan bercampur dalam tu lah. Cuma masa budak nak hantar tu dia ada kelas tu, kita boleh sort by kelas lah. Ya, betul. Masa kita nak tanda kan. Ya, betul. Masa nak tanda dekat my mailbox, kat sini dia ada grade level. Kita boleh pilih lah, maksudnya kat sini. So kita boleh sort ikut by class. Sebab macam contoh saya buat hari tu untuk sains satu masa, saya boleh sort lah. Lepas tu macam Ci pernah buat dekat sekolah kan, buat periksa pakai ni kan. Jadi cikgu lain tu nak ambil kertas tu macam mana? Okay. Saya download semua. Download. Kalau macam sebenarnya kalau kadang-kala bila kita download dia akan lari sedikit. Alamak, saya punya lama. Dia akan lari sedikit. So bila lari sikit kita adjust pada margin sahaja. Contoh. Kat sini katakan dia punya kotak ni lari. Macam ni kotak ni lari. Okay. Lari. So kita adjust pada dia punya margin. Mungkin boleh turunkan, naikkan, adjust sikit je lah. Yang sesuai. Sebab ini soalan objektif dia tak apa sangat. Kalau subjektif tu dia akan nampak lari sikit, cikgu adjust dekat bahagian setting sini lah, scale ataupun minimum margin and scale. Adjustkan untuk sebelum kita save. Soalan dia lari. Okay. Kemudian bila kita dah save, ni lah. Tadi soalan tak ngomong macam mana? Macam mana nak share? Cikgu lain tu macam nak dapat. Jadi bila dah download, kita buat dalam folder tu kita share lah dengan cikgu kita ya. Okey, soalan tak tempoh. Syukri kata buat public, jangan buat private. Public tu takut ada sekolah lain pula tiba-tiba dapat link tu. Ya, betul. Oh, nanti Sebab masuk dia jawapan public kat kita internet. So Kita takut je lah kan. apa yang saya buat macam ni lah. Saya downloadkan je semua and then okay, macam ni tak banyak soalan. Okay, ni jawapan. Okay, mana dah download semua, kita masukkan budak tu ke mana. Mula kita downloadkan satu kelas. Downloadkan and then nanti kita akan beri lah. Contohnya kalau kelas 4 pel ni adalah kelas Kak Norma. So saya akan hantar folder ni dalam kepada Kak Norma lah melalui Telegram. Yalah, share lah ya. Share lah. So share melalui Jadi maksudnya ada seorang yang akan kena sort lah. Ya. Download dan sort. Ya. Nak sort tu kita dah sort dah. Cuma kita nak download sahaja nak. Oh, nak download tu lah. Dan setting tadi, setting untuk kita save tadi, kita buat setting sekali sahaja. Sekali sahaja dan dia akan ubah semua untuk semua budak. Dia tak perlu ubah. Setiap kali kita nak save, kita kena ubah. Setiap kali kita nak save, kita ubah tak. Sekali sahaja kita ubah setting, dia akan effect pada semua. Setting kat mana, Cik? Dekat masa nak save tadi, margin. Oh, masa nak save. Masa nak margin ni tadi. Kan kita ada, katakan kita ada 20 orang budak. So nak download yang pertama ni sahaja kita set. So yang seterusnya kita dah tak payah setting lah. Kita terus je save. Okay, so itu sahaja. Ada apa pertanyaan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya, kalau macam Google Form kan kita boleh bagi file yang asal pada kawan-kawan kita kan. Jadi masing-masing nanti boleh cek jawapan anak murid ni. Yang ini tak boleh ya masa sebelum kita share link tu. Maknanya nanti kita save dulu. Lepas tu masing-masing cikgu ada link sendiri. Link yang berbeza. Tak ada ya kalau live worksheet ni. Okay. Sebenarnya kalau kat sini nak kata share dengan cikgu lain. Yelah supaya kalau tak maknanya cikgu yang buat tu kena download kan. Kalau ada 5 kelas dia kena download semua banyak kan. Kalau sebelum saya nasihatkan buat account macam account panitia macam tu. Betul. Jadi semua orang boleh masuk. Tapi kena in charge lah seorang tu untuk tagging tu. Tagging tu kena ada seorang lah.
pada saya kalau nak guna ni lah kan. Lepas tu semua orang ada passwordnya lah kan. Ya betul. Senang lagi macam tu kot. Kalau macam ni personal, maksudnya buat satu register kan atas satu ni lah account. Dan satu lagi cikgu, saya terlupa. Untuk yang ini dia hanya boleh simpan selama 30 hari saja. So selepas 30 hari dia akan auto delete. Dia akan auto delete cikgu punya jawapan murid cikgu. So selepas buat memang cikgu kena download lah. So ini salah satu cara mengelakkan kita supaya kita tak leka. Maknanya kita dah bagi kerja kat budak, kita tak tanda. So bila kita tak tanda, cikgu budak nak jawapan dalam tempoh 30 hari, okey lagi. Selepas 30 hari akan hilang. So bila saya lihat kat sini, apa yang saya dah buat sebelum ni pun dah tak ada dah sebenarnya. Kecuali yang bayar punya kot. Ya betul. Ni dia beritahu kecuali yang bayar. Assalamualaikum, Cikgu Ji nak tanya. Ya. Kalau kata exam kan, kalau kita nak start pukul 8 sampai pukul 10, kita boleh set tak dekat situ? Boleh. Macam mana ya? Okay, setkan masa tadi. Okay, maksudnya pukul 8 sampai pukul 10. Bila cikgu dah ada ni, okay, masa 8-10 2 jam. So cikgu akan set masa kat sini 2 jam. Jadi set kat sini 2 jam. Oh dia set tempoh je kan? Dia set tempoh masa. Kat sini adalah masa. From ada. Okay. So kat sini. So kalau budak tu klik link awal, kalau kita dah bagi link awal, okay, kita nak dia jawab pukul 8 malam ni. Tapi sekarang ni dia dah klik, so dia tak dapat masuk lah. Sini. Dia dah masuk. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Ji. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Saya nak tanya, kalau untuk esei kan, esei karangan sesuai tak guna ni? Boleh. Macam mana ya cara dia tadi tu, kan dia kena ada kotak kan? Kotak tu memang kena buat besar ke besar. Tu? Ya betul. Besar ya? Betul. Okay. Sebab saya dah buat untuk essay sign. Ada contoh tak Cikgu? Essay sign saya dah download dan dia dah peduli di sini. Sebenarnya kotak yang sama cikgu buat. Cuma beza dia cikgu besarkan sahaja kolom dia. Okay. So mereka akan type macam biasalah. Saya tak edit. Di sini cikgu besarkan. Ambil soalan last. Okay. Cikgu agak-agak berapa? Dan sekiranya kan ada bahagian ruang, ingat kalau dalam kertas soalan kan kita ada bahagian ruang jawapan. Garisan sahaja. So cikgu buat box sepenuhnya pada kotak tu. Okay. So bila dah kat sini kita dah maksimum ke kotak, paparan yang akan murid dapat dia akan kotak sini. So dia akan type macam biasa. Type bawah. So dia akan type lah. Maksudnya dia buat karangan tu type. Okay, baik cikgu, terima kasih ya. Okay, sama-sama. Ada soalan lagi? Okay, rasanya tak ada apa-apa kot kan? Nanti saya record ni saya akan share dalam email kurikulum lah. Siapa-siapa yang nak tengok semula kan, nak tengok secara slow, boleh juga nanti ya. Okay, saya ucapkan terima kasih pada Puan Fauziah ya, di atas kesudian dia berkongsi live sheet ni lah dengan kita semua. Jadi cikgu-cikgu ini hanyalah sebagai satu alternatif sahaja ya. Cikgu boleh pilih kaedah mana pun ya untuk guna. Tapi saya rasa kita cuba jugalah sekali-sekala kan dengan anak murid kita dalam PDPR pun, sebab kita boleh pelbagai kan kaedah pentaksiran dalam kalangan anak murid kita. Sebelum kita pergi, ada Puan Nuraiza ada apa-apa nak cakap apa-apa?
Okey, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Puan Fauzia atas perkongsian pada petang ini. Jadi macam yang semua katalah, kita kena tengok lagi sekali lah, try buat dulu, kena explore dulu, barulah kita nak sampai tahap cakap macam Puan Fauzia tu dalam masa sejam dua ni memang tak boleh lah. Tapi apa pun, terima kasih perkongsian yang jelas, mudah difahami lah. Cuma jadi tak jadi kita orang buat ni je yang tak tahu tu. Okey, tapi apa pun tak apa, kita cuba. Yang cikgu muda-muda ni tak apa, dah orang cepat kan. Okey, baik, terima kasih lagi sekali Puan Fauzia. Okey, baik, sama-sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Okey, semua. sama. Terima kasih ya Cikgu